الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusul pihak pengurusan Masjid An-Nur, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadiran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dapat bangun pagi ini, tuan-tuan dan puan-puan, setelah mana dimatikan sebentar oleh Allah taala pada malam tadi. Pagi ini kita bangun kembali, masih lagi dapat kita melihat wajah-wajah sahabat kita. Masih lagi diberikan kekuatan untuk sama-sama solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menetapkan dan menguatkan keimanan kita kepadanya untuk sering melakukan ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menjadikan kita orang-orang pilihannya untuk dibimbing, diberikan perhatian yang penuh sehinggalah kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ke hadratnya kelak, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, seperti biasa kita berkuliah tafsir, dan hari ini tuan-tuan tengok muka surat 178. Kita akan bermula pada ayat 16 yang kita tinggalkan dahulu, tak habis kita tafsirkan. Jadi pagi ini insya-Allah kita mula pada ayat yang ke-16 Suratun Namli. Muka surat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Inna hadha lahuwal fadlul mubin. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده
لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم. Ayat yang ke-16 tuan-tuan. Wa waritha Sulaiman Daud. Wa waritha sasu. Wa waritha Sulaiman Daud. Kalau kita berhenti pada perkataan Daud, dia akan ada qalqalah lah. Daud. Kalau kita sambung Sulaiman Daud wa qala, tak ada masalah, tak ada hukum di situ. Ya ayyuhan nas, ya tu man jaiz munfasil, kerana huruf man yang ada pada alif saghirah, alif kecil yang ada pada ya tu, huruf man bertemu dengan hamzah pada dua perkataan. Ya ayyuha, kalau tuan-tuan tengok ya ayyuha tu macam satu perkataan, sebenarnya dua tu. Cumanya kaedah penulisan Rasam Osmani tu menunjukkan seolah-olahnya seperti satu kalimah, padahal dia dua kalimah. Jadi asal tulisannya ya alif, kemudian hamzah ya ha, ya ayyuha. Cuma dalam kaedah tulisan Rasam Osmani disambung dengan hamzah, diletak ya kecil, alif kecil. Jadi macam nampaknya alif kecil dengan hamzah tu macam dalam satu perkataan, padahal dia ada dua. Satu ya seruan, ya wahai, ya ayyuha. Jadi kita baca dengan 4 harakat majais ni tuan-tuan. Ayyuhan nasu, semua nun yang bersabdu adalah wajibul gunnah. Dalam Al-Quran kita wajib dengungkan qadar 2 harakat. Ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayri. Mantiqat tayri, nun bertemu dengan ta ikhfa hakiki. Apabila nun mati, bila mati tidak ada tanda matinya, itu kita kena dengungkan. Tanda dengung. Mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Wa utina min kulli syai'. Nun bertemu dengan kaf, sama hukumnya nun bertemu dengan ta, iaitu ikhfa hakiki. Bezanya huruf sajalah, huruf ta dengan huruf kaf. Min kulli syai'. Kalau kita berhenti pada syai' itu jadi madlin. Syai'. Kalau kita teruskan syai'in, inna hadha. Jadi apabila kita teruskan bacaan, kita wasal, baris 2 di bawah pada huruf hamzah bertemu dengan hamzah berbaris bawah pada perkataan inna, maka dia jadi hukum izhar halqi, dibaca tanpa dengung. Atau seperti mana yang kita dah selalu bincangkan, apabila huruf baris 2 di atas atau baris 2 di bawah, baris itu selari atas dan bawahnya, maka kita baca tanpa dengung. Syai'in, inna haza, sama hukum dengan an ya ayyuhan nasu. Nun bersabdu wajib dengung kadar 2 harakat. Inna haza lahuwal fadl. Huruf dad ni kadang-kadang kita baca, kita terqalqalah. Ramai orang baca di qalqalahnya. Fadl, dia tak ada fadl. Dad bukan huruf qalqalah. Jadi kita baca inna haza lahuwal fadl. Jadi pegang dad tu pada makhrajnya. Jangan lepas lidah. Yang bila kita lepas lidah tu, itu yang jadi mengeluarkan bunyi detakan suara. Fadl. Jadi pegang lidah tu. Fadlul mubin. Mubin man alif sukun boleh baca 2 harakat.
boleh baca 4 harakat dan boleh baca 6 harakat. Maka jadilah bacaan ni tuan-tuan lebih kurang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa waritha Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nas 'ullimna يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. Itu tuan-tuan dari sudut ilmu tajwid dia. Mari kita tengok dari sudut tafsirannya. Yang kita dah tafsirkan separuh sikit itu. Kita tengok balik tuan-tuan. Dan Sulaiman telah menerima pusaka daripada Daud, dan dia berkata, hai sekalian manusia, kami telah diajar percakapan burung-burung, dan kami telah diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini ialah kurnia yang nyata. Nah, pada ayat wa waritha Sulaiman Daud, dan Sulaiman telah menerima pusaka daripada Daud. Jadi menerima Daud ni, Sulaiman telah mewariskan, telah menerima pusaka daripada Daud. Jadi yang dipusakai oleh Sulaiman ni bukannya harta, kerana nabi-nabi tidak meninggalkan harta. Dalam hadis Nabi ada sebut, nahnu ma'asyirul anbiya la nurithu. Kami ni kami para nabi tidak mewariskan harta. Ma tarakna sadaqatan. Apa-apa yang tinggal daripada kami adalah merupakan sedekah. Di nabi-nabi tak meninggalkan harta. Jadi apa yang diwarisi oleh Sulaiman ni daripada bapanya Daud, yang diwarisi ni adalah merupakan kenabian. Kita dah baca dulu sikit ni. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah seorang anak kepada Nabi Daud yang mempunyai seramai 19 orang. Jadi dia mewarisi daripada bapanya 3 perkara, iaitu kenabian, kerajaan dan ilmu pengetahuan. Saya ingat dulu kita dah baca minggu ni, tak payah kita berlama-lama di sini, kita ulang sikit balik. Kemudian pada minggu lepas kita dah bincang tentang ayat wa qala ya ayyuhan nasu 'ullimna mantiqat tayr. Diberikan kerajaan, jadi Nabi Sulaiman mewarisi daripada bapanya Daud alaihi salam kenabian, ilmu dan kerajaan. Bukannya mewarisi harta. Bukannya mewarisi harta pusaka Nabi Daud, tapi mewarisi kenabian. Jadi Nabi Sulaiman menyebutkan di sini, hai sekalian manusia, kami telah diajar percakapan burung-burung. Di mana kita dah bincang minggu lepas, Nabi Sulaiman ni diberikan kelebihan oleh Allah. Kan sekali pandang macam ni kan, macam cerita kartun ni pula, macam cerita science fiction sebagainya. Ini bukan kita science fiction tak ni. Ini kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya menunjukkan kehebatan dan keagungan Allah. Diberi sesuatu yang pada akal manusia memang tak logik, tak masuk akal. Tak ada manusia dalam muka bumi ni yang tahu bahasa burung. Tetapi ada seorang manusia yang diberikan kelebihan. Siapa dia? Sulaiman alaihi salam, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sulaiman alaihi salam telah memperkatakan tentang nikmat Allah dan memperlihatkannya kepada orang ramai akan nikmat-nikmat tersebut, serta mengingatkan mereka betapa Allah telah memuliakannya. Katanya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Tuhanku telah memudahkan bagiku untuk memahami percakapan burung. Ulimna ni aku diajar, bukan aku belajar. Mana bila aku diajar ni, maknanya Allah Ta'ala yang mengurniakan kepadanya. Diberi kepada Nabi Sulaiman kelebihan memahami bahasa burung. Ni pun kita dah bincangkan sikit. Sehingga adalah diriwayatkan daripada Ka'ab al-Ahbar bahawasanya Nabi Sulaiman alaihi salam telah mendengar beberapa banyak burung berbunyi yang tidak difaham maksudnya oleh orang ramai ketika itu. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepada mereka, tahukah kamu apa yang dikatakan oleh burung-burung tersebut? Mereka semuanya menjawab, kami tidak tahu.
bahasa burung kan. Kadang kat sekolah cikgu mengajar pun bahasa Melayu kita pun tak faham. Sebab mengajar matematik kan, apa bono cikgu ni cakap ni. Jangankan bahasa burung. Kok bahasa orang lain pun dah baca selalu tu ustaz pensyarah tu dibantai bahasa Arab. Kita pun ni bahasa apa? Kita faham bahasa Arab. Masih lagi bahasa manusia pun kita tak faham. Bahasa Inggeris ibarat kata jas 1 ngaji sampai tingkatan 5, sepatutnya dah main dah tu. Dah berabuk dah bahasa Inggeris kita. Tu pun kadang-kadang kita tengok orang putih cakap, kita tak faham apa dia cakap. Ini kan pula bahasa burung. Lagilah kita tak faham. Tapi Nabi Sulaiman tanya orang ramai, kau faham tak? Orang lain kamu tak faham. Maka Nabi Sulaiman kata, menerangkan satu persatu percakapan ke semua burung-burung tersebut. Jadi dekat sini adalah bawakan oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni. Satu, burung terkukur mengatakan lawanlah untuk mati, bangunkan untuk roboh. Ni pun saya tak faham maksud ni. Lawanlah, burung terkukur cakap lawanlah sampai matilah, bangunkan sesuatu untuk dirobohkan. Apa maksud burung terkukur ni Nabi Sulaiman ni tahu ni. Kedua, burung merpati hutan mengatakan alangkah baiknya kalau makhluk tidak diciptakan. Ini dalam tafsir Qutubi pun disebut. Burung pati pun tak suka makhluk ni tak ada. Ketiga, burung merak mengatakan bagaimana engkau berhutang, begitulah engkau membayar. Ingat-ingat sikit orang yang berhutang, jangan sadap berhutang ya. Burung merak dah cakap macam ni. Kau berhutang bayarlah. Ni berhutang bertahun-tahun menyakitkan orang. Masa dia minta hutang, elok ada senyum. Bila dia dah ada duit, dia jumpa kita dia lagi, dia jumpa kita dia lagi. Saya selalu sebut tu. Tuan-tuan kena ingat, yang menterdarah kita ni, yang makan kita ni kengkawan kita balik. Sebab orang lain tak berani makan kita tau. Tak ada orang Perak, tak siapa-siapa datang rumah kita, saya datang ni nak minta nak pinjam tuan duit. Takkan ada dah. Yang minjam kita tu sebelah rumah kita. Bukan sebelah rumah tuan-tuan ya. Kawan kita ni okey lah maksud cikgu sekolah kita, kawan bisnes kita, kawan sesama pergi ngayuh bersikap, sesama naik motor. Gitu kan. Yang tu-tulah. Kawan nak okey kita ni. Hati-hati tuan-tuan ya, bab hutang ni saya selalu tekankan. Berhutang ni memang seronok dapat duit, tapi nak bayar memang cukup sukar. Nabi sebut dalam hadisnya, orang yang mampu membayar hutang tapi sengaja-ngaja melewatkan hutangnya, itu tanda ciri-ciri orang yang zalim, menzalimi sahabatnya. Dan kena ingat tu, orang berhutang ni, hatta kata Imam Qurtubi rahmatullah alaih dalam kitab Tazkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah, kok dia ditakdirkan mati syahid pun tergantung. Patut duduk tengah-tengah atas syurga, tak duduk tepi dah. Dah kalau ada amalan-amalan semuanya tergantung amalan itu. Sehinggalah dia menjelaskan hutang. Jadi kita jangan jadi orang berhutang lah. Kalau berhutang cepat-cepat lah bayar. Bukan salah berhutang, tapi berhutang kena ingat seperti mana mudahnya orang memberi kita pinjaman, menghuraikan kekusutan masalah kita ketika itu tak ada duit. Orang boleh bagi dengan rela hati, dengan senang hati. Sepatutnya begitu jugalah kita bagi, bayar balik dengan senang hati. Tuan-tuan buka Quran, tuan-tuan cari ayat mana yang paling panjang. Tuan-tuan takkan jumpa cerita tentang perkahwinan tak. Satu ayat saja, satu ayat. Ayat yang paling panjang dalam Quran, juzuk 3, ayat menceritakan tentang masalah hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Satu muka surat, satu ayat. Cerita apa tu? Semuanya cerita tentang hutang. Allah Ta'ala bila bahas masalah hutang, satu ayat penuh semuka. Tak ada satu ayat pun yang lebih panjang daripada ayat hutang. Yang itu kita kena ingat-ingat sikit lah. Mana borek masalah hutang tu. Kemudian burung pelatuk katanya, mengatakan siapa tidak kasihan, tidak dikasihani. Ni man la yarham la yurham. Siapa tak mengasihi orang lain, dia tak dikasihani oleh orang lain. Kata Rasulullah pun begitu juga hadis Nabi. Burung alap-alap, saya tak tahulah ni, yang pasti ni bukan burung mu'allab ni. Mu'allab tu orang masuk Islam. Alap-alap tak tahu apa cerita Minta ampunlah kepada Tuhanmu wahai orang-orang yang berdosa. Kalau kita dengar burung-burung ni ayam kat rumah kita cakap, burung tiung baik semua orang ni. Minta ampunlah kepada Tuhanmu wahai orang-orang berdosa.
Burung tawi-tawi, tak tahu tawi-tawi entah apa binatang burung ni, tapi dia burung lah sini. Semua yang hidup akan mati dan tiap-tiap yang baru akan lapuk. Burung layang-layang mengatakan, hulurkanlah kebaikan, kamu akan dapati balasan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik, sebenarnya kamu buat baik untuk diri kamu sendiri. Wa in asatum falaha. Kalau kamu buat jahat, tu dalam Al-Quran, bukan hadis ya, kamu akan dapat balasan kejahatan. Itu yang disebutkan oleh maksudlah burung layang-layang sebut. Burung merpati mengatakan, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi sepenuh langitnya dan buminya. Burung balap mengatakan, Maha suci Tuhanku yang bersifat kekal. Burung gagak doakan celaka kepada burung isyar. Agak dia bergaduh dengan burung isyar ni kan. Burung gagak marah betul dah. Tak tahu apa kes dia sama-sama burung, biarlah dah. Tapi ni yang Nabi Sulaiman dah dengar. Burung helang Raja Wali mengatakan segala sesuatu akan binasa kecuali zat Allah. Burung kakak tua mengatakan, celakalah bagi orang yang menjadikan dunia ini kepentingannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'. Tak adalah kehidupan dunia ni melainkan keseronokan yang menipu sebenarnya. Burung kakak tua ni tiba-tiba banyak-banyak katak jantan kan dah. Kau burung katak jantan ni tiba-tiba katak jantan nak pergi sini. Katak pun katak lah kita baca. Dan ditulis kat sini, Maha suci Tuhanku sesuci-sucinya. Burung helang mengatakan, Maha suci Tuhanku dengan kepujiannya. Ada lah katak jantan, katak betina pun bawahnya. Maha suci Tuhan yang disebut oleh setiap lidah. Ini nak cerita, Nabi Sulaiman ni diberikan kelebihan memahami bahasa burung. Didongar oleh Nabi Sulaiman perkataan-perkataan itu. Untuk perbandingan pada zaman kemajuan sains dan teknologi ini, banyak terdapat para sarjana yang berusaha untuk mempelajari bahasa-bahasa burung biar bagaimana bunyinya, yang membayangkan maksud burung-burung itu dengan bermacam-macam. Ada yang sedih, ada yang sedang kesukaan, ada yang sedang memerlukan makan atau minum. Ini perlukan kepada penelitian kan. Orang putih suka buat macam ni. Dia duduk dengan gorila sampai 5-6 bulan. Sampai gorila tu pun kona dia. Confuse lah gorila tu. Ada juga gorila yang macam ni orang mana, padahal tu orang. Kan? Dia masuk dalam laut berenang dengan ikan paus. Lama-lama ikan paus pun kona dia. Dia keluar 2-3 bulan, masuk laut balik, jumpa ikan paus tu kona. Boleh ada dokumentari kan. Maknanya binatang ni pun dia tak ada akal, tapi dia ada instingnya kona. Kan? Singa berbulan-bulan daripada kecil dia bola bertahun-tahun tu, tinggal kan 2-3 tahun, jumpa balik tuan pengasuh dia boleh peluk-peluk tuan ni, tak ada menteragah tuan ni tu. Tu binatang kan, dia faham tuan. Maknanya Allah Taala nak cerita haiwan ni memang tak ada akal, tapi dia ada perasaan, ada instingnya. Dia rasa dia. Kan? Sebab orang putih dia kaji, sebenarnya kita pun Al-Quran sebut, wa innalakum fil an'ami la ibrah. Sesungguhnya pada haiwan, binatang ternakan tu ada pengajaran untuk kamu. Sebab tu kalau kita ngaji, kita baca buku, saya selalu sebut buku ni, saya seronok baca dia. Tulisan Profesor Quraish Shihab kan, dia sebut buku tu tulis dia berada di mana-mana kan. Dalam tu dia bahas masalah lebah kan. Jadi lebah ni dia tak ada bunyi cakap apa, dia bunyi gitu je. Jadi macam mana lebah nak beritahu kawan-kawan bila dia hantar 1, 2, 3 ekor pasukan pengintip pencari nak beritahu kat mana ada dia madu, dia ada lebah tentera, lebah ratu lain, pengiring lain, ni tukang bina, arkitek nak buat sarangan lain semua kan. Jadi bila dia dah jumpa kawasan ada banyak bunga-bunga, nanti dia nak beritahu kawan-kawan macam mana pula, bahasa macam mana. Jadi ada disebut dalam kitab tu, rupanya lebah ni kalau diperhatikan, orang buat kajian, bila dia sampai di sarang dia akan buat macam-macam bentuk variasi gerakan. Pusing-pusing ke, pusing-pusing naik ke atas ke, pusing-pusing pergi ke kanan ke, itu semua bahasa dia. Tak tahulah kalau dia pusing-pusing ke kanan, ni mengikut dia tu ada madu agak lah. Kalau pusing-pusing ke bawah dia, ni tak lama dia nak mati agak macam tu lah. Kalau pusing-pusing ke atas, ni tengah orang ni agak macam tu lah bahasa. Orang putih dia buat kajian, maka dia nampak pergerakan-pergerakan tu bila dikaji-kaji, dia pergerakan ni menunjukkan ke sini, pergerakan ni menunjukkan ke sini. Bila orang kajian mengkajikan, itu bahasa lebah bila dia nak berinteraksi dengan lebah-lebah yang lain.
Kita guna bahasa yang kita faham. Jadi nak beritahu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan sesuatu cukup unik kan. Masing-masing ada bahasa dia dan masing-masing tahu bahasa sendiri. Dan tak ada orang tahu bahasa orang lain lah, bahasa makhluk lain. Seperti mana yang diberikan kepada Sulaiman alaihi salam. Itu yang berlakukan sehingga ke hari inilah. Jadi kita tengok muka surat 181 tu. Sambung ayat lagi. Wa utina min kulli syai'. Saya potong sebab kita dah baca dulu sikit sini. Wa utina min kulli syai', dan kami telah diberi segala sesuatu. Sambungan ayat, wa warisa Sulaimanu Daud wa qala ayuhan nasu ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'. Maksudnya, dan kami telah diberi segala sesuatu. Di antara kurnia Allah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam itu ialah kepandaian mentadbirkan pemerintahan dan pertolongan, menguruskan hal ehwal keduniaan dan keagamaan. Kemudian Nabi Sulaiman cakap lagi, wa utina, aku diberikan lagi min kulli syai', segala sesuatu. Maknanya diberikan lagi kebaikan-kebaikan yang banyak oleh Allah dalam urusan mentadbir agama dengan dunia. Nabi Sulaiman buat. Dia satukan pengurusan agama, dia berdakwah dengan kerajaan yang besar yang dia ada. Nanti kita tengok besar mana kerajaan Nabi Sulaiman. Ini yang dimaksudkan wa utina. Jadi perkataan utina, ulimna, kami diajar, kami diberikan. Ini perkataan ini dikeluarkan oleh Nabi Sulaiman bukan nak menunjukkan kesombongannya. Tak. Tapi lebih kepada nak menunjukkan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menganugerahkan kepadanya macam-macam perkara. Sama seperti apa yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Nabi sebut perkataan tu. Sekali dengar macam sombong tapi bukan sombong. Nabi tak ucapkan tu sebagai sombong tapi sebagai ucapan terima kasih. Nabi sebut, aku ni adalah penghulu anak-anak Adam di hari akhirat. Wala fakhr, aku tak bangga pun. Jadi Nabi sebut tu, Nabi Muhammad sebut lebih kepada nak menunjukkan rasa kesyukurannya kepada Allah, bukan nak menonjolkan sifat sombong dia, bukan. Seperti itu juga yang dilakukan oleh Sulaiman alaihi salam bila dia mengatakan, aku diajar oleh Allah bahasa burung, aku diberikan macam-macam, wa utina min kulli syai'. Ni bahasa kita, aku dapat macam-macam, diberikan macam-macam. Ni bukan nak beritahu dia sombong, tapi lebih kepada ingin menzahirkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diberikan kepada Nabi Sulaiman ni kita tengok pada ayat berikutnya. Inna haza lahuwal fadlul mubin. Sesungguhnya ini adalah kurnia yang nyata. Kata Nabi Sulaiman, ini betul-betul Allah Ta'ala membagi aku semua. Dia bagi aku bahasa burung, dia bagi aku kerajaan yang besar, dia bagi aku ilmu pengetahuan, dia bagi aku macam-macam lagi lah. Kita tengok tuan, banyak nikmat yang Tuhan beri kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan sebagai rasa syukurnya, diberi tahu pada manusia, aku diajar bahasa burung, aku diberi macam-macam oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keluar daripada mulutnya sebagai tanda syukur dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurnia. Kemudian tuan-tuan, kita sambungan ayat ni, wa husyira. Ni yang disebut oleh Nabi Allah Sulaiman tadi, wa utina. Aku diberi macam-macam. Apa benda macam-macam yang didapat ni? Allah Taala jelaskan lagi pada ayat berikutnya. Pada ayat wa husyira li Sulaimana junuduhu, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tenteranya dari bangsa jin dan manusia dan juga burung, sedangkan mereka itu berbaris teratur. Orang lain pun ada kerajaan, orang lain pun ada tentera, tapi tak ada tentera yang manusia ada hari ini mengumpulkan jin sama-sama dengan dia. Semua orang. Tapi Sulaiman ni lain, tenteranya daripada kalangan jin, manusia, burung pun jadi tentera dia. Jadi dihimpunkan oleh Nabi Sulaiman jin, manusia dan burung. Bila sebut wa husyira, dihimpunkan bagi Sulaiman, bukan Nabi Sulaiman berhimpunkan, ni semua makhluk ni. Allah Ta'ala beri kemuliaan, himpunkan untuknya, ditundukkan semuanya untuk Sulaiman alaihi salam. Iaitu tentera-tentera dari golongan jin, manusia dan burung.
Maksudnya apa tuan? Nabi Sulaiman bergerak dengan kemegahan, dengan kehebatannya, berbekalkan dengan tentera junud, tentera-tentera daripada kalangan jin, burung, manusia. Sehingga disebutkan dalam tafsir, burung-burung yang ada ni, bila matahari panas terik, burung-burung ni akan duduk ke atas ni, pasukan atas ni, untuk lindungi, naungi orang bawah ni supaya jangan panas. Tu tentera Nabi Sulaiman. Boleh bayang tu, kau nampak orang datang, satu ketumbukan tentera, orang yang datang tak ada masalah. Ni orang ada, jin ada, burung pun golap datang ni, tak terporang kita dah. Ini keadaan ni tentera. Fahum yuzaun, dalam keadaan teratur. Disiplin. Bukan berterabur, tu ada jin seekor, ada 4 ekor setua, ada 5 ekor setua, tak. Dia kumpulan jin, kumpulan manusia, kumpulan burung. Setiap ni ada ketua-ketua, ada komandan yang bagi arahan. Yang depan tu takkan tinggalkan yang belakang. Yang belakang tu takkan tercicir, tak ada tertinggal. Berjalan, bergerak bersama. Kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Munir ni. Bergerak bersama. Tak ada istilah ada yang tertinggal. Sama jalan, bersatu. Dipimpin oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Sehingga Mujahid mengatakan Nabi Sulaiman ini meletakkan tentera dia dan komandan, ada komandan ketuanya yang mengatur setiap barisan. Tak laju sangat, tak capek sangat, tak ada yang tinggal. Bila disebutkan perkataan fahum yuza'un, maknanya dia dalam kendalian. Yuza' ni daripada perkataan al-waza'. Al-waza' ni maksudnya yang dikekang dan dikendalikan. Maknanya dia disusun, diatur, berdisiplin. Bukan berterabur itu ya, berdisiplin. Ada orang yang menguruskan. Dalam ramai-ramai itu ada yang menguruskan. Tuan-tuan bayangkan. Dalam tafsir Qutubi disebutkan bahawa dihimpunkan Nabi Sulaiman ni, tenteranya ketika dihimpunkan tu, ada pendapat, ulama bersisih pendapat tentang jumlah pasukan Nabi Sulaiman ni. Nak tunjuk besar ni Tuhan beri, Allah Ta'ala kurniakan iman. Sehingga Imam Qutubi menakalkan pendapat yang mengatakan luas kem askar tu. Kem askar tu untuk pasukan Nabi Allah Sulaiman ni 100 mi'atu farsah, 100 farsah. 1 farsah ni kiraan orang dulu. Kalau kita nak kira ke sini, 1 farsah sama dengan 8 km. 1 farsah. Ini keluasannya 100 farsah. Maknanya 800 kilometer lah. 800 kilometer dia punya kem askar. Tuan-tuan cari kem askar 800 kilometer sini. Pergilah kat Senayan, kat Gomeh tu kira berapa kilometer tu kem tu. 100 farsah. Imam Qutubi menakalkan di sini. 25 farsah. Dia punya farsah ni berapa km tuan? 25 kali 8. 85 4 80 82 16 4 200. 200 farsah lah. 200 km untuk pasukan jin. 200 km lagi untuk pasukan manusia. Dan 200 km lagi untuk pasukan burung. Dan 200 km lagi yang lain ada ni, pasukan haiwan-haiwan liar yang lain. Mana ada tentera macam tu? Ni ya Nabi Allah Sulaiman ya, diberikan oleh Allah kekuasaan sebegini rupa. Sebab apa? Sebab ada kita jumpa dalam surah Sad, doa Nabi Sulaiman sendiri. Kita tengok lagi tuan-tuan. Kemudian Nabi Sulaiman ni dia ada rumah 25 buah rumah yang dibuat daripada kaca. Dan dia berdiri, biasanya dia akan berdiri di atas kayu. 25 buah rumah terbuat, yang dibuat, dibina daripada kaca dan diletakkan di atas binaan kayu. Dalamnya terdapat 300 orang isteri. Kan kita dah baca dulu kan, Nabi Sulaiman 1000 isteri. Ada dalam kitab apa? Dulu ada dalam surah juzuk 5. Saya ambil juzuk 2 oleh. Nabi Sulaiman, orang Yahudi pun mendakwa kepada Rasulullah, ni apa bondo ni? Macam mana kau kata kau Nabi? Bini kau 9 betul kan? Dalam juzuk surah Nisa. Orang Yahudi salah satu sebab dia tak nak terima Rasulullah ni, sebab dia kata Rasulullah ni tak layak jadi Rasul. Sebab apa?
Isi ketika mana ayat itu turun, ayat aku ya, dalam surah Nisa. Orang Yahudi dia kata kat Rasulullah, kau isteri kau 9. Mana ada Nabi isi 9. Jadi sibuk nak menguruskan isteri, masa bila kau nak berdakwah? Ada dialog di sana. Dalam tafsir Qutubi dialog. Orang Yahudi salah satu sebab tak nak terima Nabi ni, isteri dia 9 kata dia. Bila isteri kau 9, macam mana kau nak menguruskan isteri kau, nak berdakwah lagi? Isteri ni patut Nabi bini satu ya. Rasulullah, Yahudi menyatakan kepada Rasulullah. Pada ketika itu Rasulullah isteri 9. Itu dia berdebat, berdialog dengan Yahudi ni. Sehingga Rasulullah tanya, berapa Sulaiman? Nabi Allah Sulaiman, bangsa Yahudi Nabi kan, berapa bini kan? 1000. Bapanya Daud, berapa orang bini 100. Nabi Rasulullah tanya, ni 1000 dengan 100 ni dengan 9 banyak mana? Banyak ni langsung tanya. Dalam kitab tertulis fasakatu, diam, Yahudi tak boleh cakap apa-apa. Lepas tu Nabi Allah Sulaiman dia bahaskan kenapa Nabi Allah Sulaiman ni kan ni rakam tak apalah kan. So ada cerita ni. Ustaz tu buat cerita pembohong tu tadi. Saya bukan menulis cerita sendiri, tak pek cerita ni tau. Saya baca tafsir Qutubi. Sebab kan zaman sekarang ni orang nak cari salah ustaz dah. Tak apalah di kelentong tu, kelentong puasa tu tadi. Apa tu nak kelentong-kelentong ni? Berani nak buat ilmu sendiri. Tak dapat saya nak cerita. Kalau saya nak kelentong kan boleh je. Tapi tu bukan kerja saya lah. Kita baca apa yang ulama tulis. Apa yang ditulis oleh para ulama dulu. Bukan orang-orang biasa. Ulama. Kitab yang daripada dulu sampai sekarang ada kitab jilid-jilid. Jadi tak adalah kita sendiri kan. Dibahaskan dalam tu. Kenapa Nabi-Nabi ni isi dia ramai? Masa saya, minggu lepas saya duduk ke Bukit Nangkor, kuliah tafsir juga, juzuk 5. Lepas tu saya pergi baca ya, sebab tu kitab Arab. Lepas tu saya baca dah terkadu nak menafsir ni. Sebab apa dia ada konon-konon dengan ustaz, dengan orang lelaki lah. Dia tak berapa. Si khabar minta izin ke tuan-tuan tak nak terjemah. Ustaz dah baca, ustaz konon terjemah. Dia orang perempuan. Jadi dia khabar lah. Kenapa suami Nabi-Nabi ni, itu Imam Qutubi tu ni. Nabi Sulaiman ni isi ramai. Atau Nabi-Nabi yang lain. Atau selalu cakap, ustaz tu bini mesti baik. Tak pun 3 tadi. Bukan semua ustaz ya. Saya bini saya seorang. Kalau ustaz janganlah kau. Siapa ni? Siapa nak kahwin kau ni? Ustaz ni mak, janganlah. Ustaz ni selalu bini lebih pada 2, 3. Orang perempuan takut ustaz. Tak ada tuan. Saya ustaz juga. Tapi bini saya seorang ni. Tapi jangan kau balah. Dulu yo cakap bini seorang. 3 apa bini. Itu cerita lain akan datang. Kita tak tahu, orang tahu. Apa yang berlaku kan. Saya cerita ni sekarang. Sekarang ni tak ada niat lah tuan. Tak ada masalah. Awak pun cari masalah. Kan. Nabi memang cari masalah untuk dia selesaikan masalah tu. Itu para Nabi. Kita ni bermasalah selalu nak selesaikan masalah. Kita yang buat masalah sebenarnya. Jadi tak payahlah susah kan. Mana ada yang berniat tu gagak lah, fikir-fikir dululah. Bukan nak suruh jangan ikut sunnah Nabi. Ada banyak lagi sunnah Nabi yang kita boleh ikut. Dia sunnah tu dia baca kat orang rumah. Itu yang orang rumah jadi berangin, panis, merah muka tu. Ada banyak sunnah. Tak ikut. Makan tak ikut sunnah, tidur tak ikut sunnah, pakai baju tak ikut sunnah. Sunnah tu nak buat sunnah yang kocik pun tu tak ada buat. Yang bosan-bosan pula nak dibuatnya kan. Ada orang marah dengan saya sebab dia nak berpukuli kami. Nak khabar yang tu kan. Jadi ada sebab lah kenapa Nabi Sulaiman ni disebut oleh Imam Qutubi. Kerajaan dia besar. Jadi Tuhan takdirkan jadi besar, jadi ramai kerajaan tu. Dia berkahwin. Bila dia berkahwin sudah pasti berkahwin. Ada kabilah ayah, ada kabilah isteri. Bila ada isteri minta hormat dengan ayah kan. Jadi kabilah hormat dengan kabilah ayah itu otomatik akan menyokong menantu Kahwin lain lagi, 2 kabilah masuk. Kahwin lagi, 2 kabilah masuk. Kahwin lagi, 2 kabilah. Lama kumpul, besar. Segala segi kaum yang ada kat situ. Jadi penyokong Nabi Allah Sulaiman. Dengan kehebatan yang dia ada, dengan dia beristeri ramai itu, akhirnya makin besar lah kerajaan dia. Dan ada 2-3 benda yang saya tak dapat nak sebut kat sini sebab tak sesuai lah. Kita boleh cerita masa makan pagi kan lah boleh. Seorang perempuan ada kan. Bukan nak menyembunyikan ilmu tu, tapi rasa tak berapa. Manis nak cerita lah. Kan ku ada yang kalau akak-akak ada suami tanya apa Ustaz cerita tadi masa minum ni. Cerita kat bawah lah. Tuan-tuan kan. Jadi tak apa kita berhenti kat situ. Tak tergamak nak cerita kan. Jadi ada benda-benda yang kita rasa kita perlu boleh cerita. Ada benda yang rasa kat ramai-ramai ni tak berapa. Jumpa kat rumah lah.
Memang ada sebab, mana ada disebut pandangan bukan, tak salah saya pendaman Abdul Rahman Al-Waraq. Dia bahaskan kenapa ustaz-ustaz ni agama ni bini ramai. Dia bagi pandangan lah. Bila saya baca balik, rupa jadi bila pakcik-pakcik melakor tu dibaca, baru faham ustaz tadi. Cik dah faham dah lah. Saya terbaca tadi, saya baca rupa-rupa cerita sini konon kat kepala kita rupa kan. Jadi tak apalah, kita kat situ lah. Yang marah perempuan tanya suami yang ada lah kan. Besok yang tak ada suami datang situ, tanya akak-akak yang ada suami tu apa cerita saya rasa lagi sesuai yang itulah. Jadi itulah keadaannya Nabi Allah Sulaiman ni. Besar kerajaan dia, insya-Allah. Fahum yuzaun, maksudnya kerajaan tu dia tentera tu dikawal selia dengan cukup cantik, berdisiplin, sederap jalan. Jadi kenapa besar macam ni kerajaan ni? Dr. Wahbah Zuhaili, Syekh Hasan Al-Basri menyebutkan dalam Tafsir Munir ni, kata dia dalam kumpulan tentera tu akan ada komandan yang mengekang, menahan dan mengendalikan manusia ramai. Mesti ada penguasa. Manusia ni bila ramai mesti ada ketua Sebab Nabi pesan kan, bila kita jalan lebih pada 2 orang, mesti ada seorang ketua. Kita jalan dalam hadis Nabi, masuk satu negara tak ada ketua, keluar segera daripada negara tu. Kata Rasulullah, ada dalam hadis, saya tak ingat matan ni, tapi saya pernah terbaca begitu. Nak cerita apa ni? Inilah merupakan bukti kenabian Nabi Allah Sulaiman, di mana ni antara nabi yang boleh menyatukan antara kenabian dan kekuasaan. Dia boleh kawal selia dengan baik. Kerajaan begitu besar, tentera yang begitu ramai, tapi semuanya patuh. Macam mana boleh buat macam ni? Kita baru handle 30 orang budak dalam kelas. Setua mokak, setua melalak, payah buat tu nak handle semua anak orang yang sama jenis dengan kita. Ini dia handle ni, jin sekor, bukan sekor, ifrit lagi, tak apa-apa binatang lagi, burung-burung lagi. Semuanya buah kekuasaan. Sebab apa tuan-tuan? Ada satu doa daripada Nabi Allah Sulaiman. Tuan-tuan tengok dalam surah Sad. Di mana Nabi Allah Sulaiman berdoa, Allah Ta'ala cerita dalam Quran, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Itu doa Nabi Sulaiman, di mana doa qala, Allah Ta'ala menyatakan, Sulaiman menyebutkan berdoa, rabbighfirli, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosaku, wahabli mulka, dan kurniakan ya Allah kepada aku satu kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak ada pada seorang mana-mana pun lepas aku, tak ada seorang pun yang ada kerajaan macam tu. Innaka antal wahhab, kamulah ya Allah, engkaulah ya Allah Tuhan yang maha pemberi. Kemudian Allah Ta'ala jawab, fasakharna lahur riyah tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab wasyayatin kulla banna'in wa ghawwas. Dalam surah Sad. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya. Wali Sulaiman ar-riha asifah, dan bagi Sulaiman itu angin bertiup semua, bertiup ikut arahan Sulaiman alaihi salam. Bukan sahaja bahasa burung, bukan jin ifrit, tapi angin pun diperintah, diberikan kekuasaan kepada Sulaiman untuk memerintahnya. Menurut perintah angin, menurut perintahnya ke mana sahaja yang dikehendakinya oleh Sulaiman. Dan kami tundukkan pula kepadanya dan kami tundukkan kepadanya wasyayatin, syaitan kulla banna'in wa ghawwas. Yang banna'in wa ghawwas ni semuanya itu ahli-ahli yang banna' ni yang bina bangunan besar-besar, wa ghawwas tukang selam, ifrit. Kan ada dalam surah lain, ifrit masuk cari mutiara, cari macam-macam dalam laut ni yang indah-indah, dikeluarkan untuk bina istana, untuk bina bangunan-bangunan seperti mana yang diarahkan oleh Sulaiman alaihi salam. Bukan kecil-kecil punya tentera, tuan. Allah Ta'ala lanjutkan dalam surah yang lain, walu Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahrun wa asalna lahu 'ainal qitr. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan. Sebulan orang jalan, dia sepagi je.
dengan apa? Bantuan angin. Ini bukan cerita science fiction, ni Al-Quran. Wa asalna lahu ainal qitr, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Kepada Nabi Daud, wa asalna lahul hadid, kami cairkan tembaga main picit-picit dia macam main tanah liat dia. Kan mudah dia bentuk-bentuk. Itu diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman dan kepada Daud. Wa asalna lahu ainal qitr wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih wa man yazik minhum an amrina nuziqahu min azabis sa'ir. Dan juga jin-jin yang bekerja untuk Sulaiman. Mana yang dogi-dogi itu, kata Allah Taala, kami akan azab dia dengan api neraka yang membakar. Ya'maluna lahu ma yasha'u min maharib wa tamathil wa jifanin kal jawab wa qudurir rasiyat. Surah Sabak ke apa? Kan? Yang jin-jin ni berkojo, buat bangunan tinggi-tinggi, buat patung-patung arca-arca, rodang-rodang, piuk-piuk besar-besar. Nampak tak piuk tu gambar apa tu? Apa ni yang jadi ajaran sesat apa ni? Kerajaan langit kat apa tu? Kat Terengganu apa tu? Ayah Pin kan besar piuk yang dengan teko tu kan. Yang itulah kerja ni. Jin-jin ni piuk-piuk semua dia buat besar-besar. Bukan kerja kecil. Piring-piring, kolam-kolam. Ini maksud maharib wa tamasil wa jifanin kal jawab wa qudur rasiyat. Qudur ni piuk-piuk besar. Jin-jin ni buat kan besar-besar. Sehingga diberitakan Nabi Allah Sulaiman ni ramai tentera dia kalau pergi ni jalan ni siap bawa dengan piuk-piuk masak sekali. Dalam tafsir Muni disebutkan dia berjalan dengan tenteranya siap bawa bekas-bekas piuk-piuk yang besar-besar. Masak kan ni tentera ramai ni. Makan macam mana? Bawa piuk. Ramai. Nak cerita Allahu Akbar. Besar sangat kerajaan ni tuan-tuan. Menghimpunkan segala jenis makhluk, bukan sikit-sikit punya makhluk ni besar-besar. Wal jinni wa insi fahum yuzaun ni, maka mereka itu semuanya diatur dengan baik, berdisiplin. Kan tentera hari ni mana ada tentera yang kelang kabutnya, semua ada komandan ni. Ada arahan-arahan ni kan. Nak bergerak pun bukan dia ajar, nak suruh satu kan. Ke kanan pusing, ke kiri pusing, terbalik ke berguling-guling ke, semua ada arahan ni. Semua nak pastikan pun, nak pastikan berdisiplin. Itu dah berlaku zaman Nabi Allah Sulaiman dulu. Itu dah berlaku zaman Nabi Allah Sulaiman. Kemudian ayat berikutnya, hatta idza atau. Ini cerita yang ketiga pula. Tadi cerita burung, cerita jin, ini pula sampailah Nabi Sulaiman dengar bunyi semut. Suara semut pun dia dengar. Ni kalau kita dengar suara semut tengah-tengah tidur, semut mana? Berada di mangkuk betul ada ikan tu di baling di tempat lain tadi. Kita baru nak menteragah tu. Dengar semut cakap tu memang tak jadi apa gitu. Turun ada burung tu kan. Ni orang yang bondo ni. Subuh lambek tu burung pipit ke rumah kita, memang tak hidup kita dah. Ni dah cerita jin, cerita burung ni, dengar pula hatta idza atau ala wadin namli. Ketika mana Sulaiman tenteranya yang besar tu melalui Wadin Namli, setengah ulama mengatakan dia berada di Syam, yang dilalu ni, dengar pula suara ratu semut yang beri arahan kepada semut-semut yang lain untuk masuk dalam sarang supaya jangan dipijak oleh Sulaiman alaihissalam. Maka dia ada perbahasannya agak panjang juga. Saya minta maaf kita tak dapat teruskan kuliah subuh kita pada pagi ini sebab sekolah siang ini ada sukan sebenarnya 7.30 nak masuk. Tak pula lambik-lambik sikit kan. 7.30 dah ada sukan, tengok budak bekerja kan, anak kita tak boleh lama tuan-tuan. Ayat nak pergi sekolah lah. Jadi kita berhenti kat sini, minta maaf, tak ampun kalau terlepas cakap, terkasar bahasa. Tak ada niat untuk menyembunyikan apa-apa. Saya rasa bersalah pula tak cerita tadi. Mungkinlah tuan-tuan doalah saya diberi kekuatan minggu depan saya cerita kan. Sebab apa nabi-nabi ni banyak ini orang agama ni ramai sini. Ada disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Waraq salah saya. Dalam tafsir Qutubi jugalah. Rasa bersalah pula rasa kalau tak nak cerita jangan cerita. Ni cerita sekorek dah marah orang gitu kan. Insya-Allah tuan-tuan minggu depan kita bahas. Tapi biasa bila kita cerita nanti makcik-makcik tu patutlah ustaz ni ramai bini kita kena sudah balik. Itu tak nak cerita tu. Tapi saya berani cerita sebab isteri saya seorang sangat ni. Jadi insya-Allah
doakan minggu depan kita sempat lagi bertemu dan kita akan tengok ayat seterusnya. Kita baca ayat-ayat Quran ni, kita tengok bagaimana keadaan Allah Subhanahu Wa Taala mengurus tadbir hamba-hambanya, dengan sebahagian diberikan kelebihan, sebahagian tidak, dan kita di kalangan orang-orang yang sempat masih lagi hidup dibenarkan untuk terus meneliti, melihat kalam Allah Ta'ala ni. Mudah-mudahan bila kita baca kalam-kalam Tuhan ini, menaikkan lagi keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekadarnya tuan-tuan untuk pagi ini, aku lu qauli hadza, sallallahu alaihi wa lakum, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma arzuq awladana bin najahi fi kulli imtihanihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zallil lahum su'ubata amrihim wa sahil alaihim masyaqqata dirasatihim warzuqhum minal khairi akthara mimma natlub wasrif anhum kulla syarrin innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr wallahu a'lam bis shawab.